Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan ambil dua tajuk kerana pada minggu hadapan insya-Allah kita sambung balik Sunan Nasa'i. InsyaAllah. Jadi malam ni natanya ringkas saja, sekadar untuk malam ini saja. Jadi minggu hadapan insyaAllah kita akan sambung balik Kitabul Iftitah untuk Sunan An-Nasa'i. Baik, bab yang ke-136 ni hari ini anda tidak ubah. Ini berdasarkan kepada dia punya kitab asalnya. Bab ni bab yang ke-136. Bermula dengan hadis 276. Bab yang ke-136 ni daripada kitab Al-Adabul Mufrad. Tajuknya Babu Sakhawatin Nafs. Sakhawatin Nafs di sini maksudnya jiwa dermawan. Kita bincang pada malam ini seperti mana tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad berkait dengan sakhawatun nafs. Sakhawatun nafs ni maksudnya mana jiwa yang dermawan. Imam Bukhari telah mengemukakan 5 hadis. Di bawah bab ini Imam Bukhari telah mengemukakan 5 hadis. Hadis yang pertama iaitu hadis yang ke-276. Wa bihi qala hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Al-Laits an Ibn Ajlan an Al-Qaqqa' an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa al-ghina an kathratil 'arad walakinna al-ghina ghina an-nafs. Imam Bukhari dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi ataupun Nabi bersabda, kekayaan yang sebenar bukanlah kerana banyaknya harta, tetapi kerana kaya jiwa. Kerana kaya jiwa. Secara umumnya hadis ini memaparkan kepada kita suatu kenyataan daripada Nabi, yang mana Nabi menyatakan hakikat. Kaya ni secara hakikat yang sebenar adalah kaya jiwa, bukan semata-mata kaya harta. Jadi kalau seseorang itu kaya harta dan kaya pula jiwa, maka seseorang itu mendapat suatu rezeki daripada Allah yang besar, dan insya-Allah orang lain pun akan dapat ambil manfaat daripada kekayaannya. Baik, cuba tengok perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, Ibnu Battal berpandangan hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa hakikat kekayaan bukan terletak pada banyaknya harta. Ramai insan yang dikurniakan kekayaan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dapat kebaikan dengan harta yang diperolehinya. Mereka berusaha dengan begitu gigih tanpa mengambil kira dari mana sumber perolehan harta dan kekayaan mereka. Mereka seolah-olah masih fakir jika dilihat kepada semangat dan keinginan untuk mendapatkan harta. Jadi kata-kata Ibn Battal ini merujuk pada suatu realiti yang berlaku dalam masyarakat. Jadi apa yang disebut oleh Nabi ini tepatlah itu yang nak disampaikan oleh Ibn Battal. Sebabnya ramai di kalangan, adalah, dia tidak sebut ramai, cuma ada di kalangan manusia yang berusaha dengan begitu gigih. Kita kata siang malam lah bekerja tanpa mengira waktu. Nak dapat harta, memang bolehlah harta, kaya. Tetapi ramai juga yang tak mengambil kira hukum halal dan haram
dalam proses nak dapatkan harta. Jadi orang yang begini, kata Ibnu Battah, tidak kaya, dia sebenarnya fakir, dia sebenarnya miskin. Manakala maksud kaya jiwa yang menjadi hakikat kekayaan adalah seseorang tidak terlalu terdesak inginkan kekayaan, berasa cukup dengan hasil usaha sehingga tidak menjadi tamak untuk menambahkan harta sehingga hilang norma-norma agama itu. Ini maksud kaya yang sebenar. Bukan kata dia tidak berusaha, dia berusaha, tapi tidaklah sampai hilang punca, tertinggal kehidupan beragama. Tidak sampai tahap itu. Yang kedua, Imam Al-Qurtubi pula berpandangan, mafhumnya, seseorang yang berusaha mendapatkan harta dan mereka berpuas hati dengan perolehannya, ada apa yang diperoleh itulah sebenarnya yang telah ditentukan oleh Allah untuk mereka. Mereka bersyukur dan ia dibuktikan dengan amalan infak harta kepada orang yang memerlukan. Ini kata Imam Qurtubi. Dia panjang, dia sebut ni, cuma saya ringkaskan. Saya petik itu secara mafhum. Jadi kata Imam Qurtubi, beberapa perkara. Daripada kata-kata Imam Qurtubi ni kita boleh faham beberapa perkara. Pertama sekali, seseorang yang berusaha, sebanyak mana dia dapat, dia qanaah. Qanaah ni maknanya dia rasa cukup. Alhamdulillah, bersyukur. Bukan dia tidak usaha. Dia usaha. Tapi dengan apa yang boleh tu, dia berpuas hati. Berpuas hati maknanya dia bersyukur pada Allah. Dan dia yakin bahawa apa yang diperolehi daripada usaha dia, itulah takdir Allah untuknya. Mereka bersyukur. Dan syukur itu dibuktikan dengan infak harta kepada orang yang memerlukan. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Baik, hadis yang kedua. Ini anda petik ringkas-ringkas saja. Yang kedua, hadis yang ke-277. Wa bi qala hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Hammad bin Zaid wa Sulaiman bin al-Mughirah an Thabit an Anas qala khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin qattu wa ma qala li shay'in lam af'al ala kunta fa'altah wala li shay'in fa'altu lima fa'altah. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik. Beliau telah berkata, saya telah berkhidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Dalam setengah riwayat kata 9 tahun. Jadi ulama kata 9 tahun tu, mana 9 tahun, 9 tahun lebih lah, seperti kita lah. Kalau kira tahun, 10 tahun. Kalau nak kira bulan, 9 bulan lebih. Itu. Maksud 10 tahun ni ambil secara umum. Tidak kira bulan, tapi kira tahun. Walaupun kita kata bulan Januari pun kira tahun tu lah. Itu maksud dia. Dia kata saya telah berkhidmat pada Nabi SAW selama 10 tahun. Beliau tidak pernah berkata kepada saya uff, dan beliau tidak pernah komplain sesuatu. Ini saja ada terima komplain. Tidak pernah kritik lah. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah komplain sesuatu yang saya tidak lakukan. Kalau ada sesuatu yang saya tak buat, sepatut saya buat, tapi saya tak buat. Dia tidak komplain pun. Mana dia tidak mengeluarkan kata-kata sehingga saya terasa hati. Dia tidak kata misalnya, ni contoh kata-kata anak, kenapa engkau tidak buat begini? Dia tak kata pun begitu. Beliau juga tidak pernah komplain apa-apa yang saya lakukan. Kenapa engkau buat begini? Dia tidak kata. Baik, apa maksudnya? Cuba kita tengok. Yang pertama, jadi apa yang disebut oleh Anas ini, bahawa Nabi ini, sebab kita tahu sikap Nabi ini, kalau ada tak kena, dia mesti tegur. Dia mesti buat teguran. Itu kita tak nafi. Jadi daripada kenyataan Anas ini, dalam tempoh, padahal kalau nak kira Anas lah, hak banyak dikritik, oleh kerana sudah terlalu biasa dengan biasanya orang yang terlalu biasa, orang rapat nan ni lah kalau dia nak kritik, dia nak kata gabung biasanya. Tapi tak. Sebab kita lah dengan isteri kita, dengan anak kita, dengan kawan rapat kita, itulah kalau kita nak luah perasaan, nak ayak orang rapat, kau orang lain tak ayak, kita ke ayak. Kita nak kata demo ni lama dah kau tengok demo buat ni. Misalnya, ke siapa kita kata? Kadang-kadang guru rapat-rapat. Anas memang rapat benar lah. Patut Anas pun kecil, masih sahabat yang kecil. Kalau dia nak kritik pun sesuai.
Tapi dia tak kata. Tu maknanya Nabi ni seorang yang hebat lah. Tapi kita yakin dia membuat teguran kalau ada tak guna, tapi dalam bentuk yang berhikmah. Itu maksudnya. Okey, cuba tengok di sini. Yang pertama, mengelakkan diri daripada mencela sesuatu yang telah berlaku. Hadis ni Nabi nak isyarat kepada kita kena elak daripada mencela sesuatu yang telah berlaku. Mungkin di ketika yang lain anda akan memerlukan khidmat orang yang telah melakukan kesilapan melakukan kesilapan dan kesalahan lalu. Itu silap. Mereka tidak teragak-agak membantu anda dengan perasaan ingin membetulkan kelemahan diri dan dengan perasaan ingin membuktikan mereka jujur dan tidak acuh-acuh dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Maksudnya begini, hal ini pun anda petik dalam beberapa syarah. Dia kata, salah satu yang menjadi semangat dan motivasi kepada Anas bin Malik ni kan apa? Karena kalau dia buat salah pun Nabi tidak cerca, Nabi tidak guna kata-kata sehingga dia terasa hati. Cumanya dia faham Nabi nak gini. Sebab tu dia boleh sebut. Maknanya Anas kata dia ada buat silap, dia pun terasa. Tapi Nabi tak tegur. Sepatut dia buat gini. Mana dia boleh faham daripada tindakan Nabi. Tapi Nabi tak kata direct, apa tak buat gini. Oh lama kan duduk dengan aku tak kata erti-erti lagi. Itu biasa kalau majikan lagu tu. Nah, dia tak kata. Tapi Anas boleh faham. Dan itulah yang menyebabkan Anas dia sentiasa memikirkan pada kualiti khidmat dia kepada Nabi. Tapi bahaya kalau seorang majikan, kalau anak buah dia tak kena sikit, padahal tak kena tu dari segi ijtihad yang kita kata dah. Dari segi ijtihad ya. Terus dia kata tegur bodoh misalnya. Cuba bayangkan kesan kepada psikologi, jiwa dan apa kesan kepada budaya kerja selepas daripada itu. Itu yang dimaksudkan di sini. Tu. Boleh jadi pekerja tu ataupun orang yang berkhidmat kepada kita, dia akan buat alah pada. Dia akan buat hanya sekadar disuruh. Dia tak akan buat lebih. Sebab apa? Sebab apa? Hubungan dia sudah rasa dengan bos dia. Hubungan dengan majikan telah rasa. Jadi Nabi sini, Nabi berjaya mengekalkan hubungan baik dengan Anas. Bayangkan Anas bila Nabi wafat. Ada riwayat kata dia tinggal ke Madinah buat seketika, sedih sangat. Dalam riwayat. Kemudian dia balik semula. Ada disebut begitu. Baik. Jadi payah nak buat ni sebab kita bos kan. Kita majikan. Dah tak kena mesti kita tegur. Tegur itulah dia jadi masalah. Kadang-kadang tegur tu terlebih kalimah. Terlebih kalimah. Tu bahasa diplomatik tu. Lebih kalimah. Kalau lebih tak tahan tu. Dia boleh berlaku. Tapi Nabi ni kata pun tidak. Mengeluh pun tidak. Bila dia tak puas hati dengan aku. Payah tu kecek saja bolehlah kita nak. Payah nak buat tu. Kalau orang ada pekerja dia boleh tahu lah. Kita tak ada pekerja ni, kita pekerja ni memang lah. Kita juhija dengan orang, memang kita nak marah. Cuba kita jadi bos nak tahu. Di situlah ujian. Kita boleh rasa hebatnya Nabi. Baru kita boleh tahu. Yang kedua, menahan diri dari mencela orang yang melakukan kesilapan adalah salah satu bentuk orang yang al-kayyis, yang bijaksana. Kayyis ini kalimah yang digunakan oleh Rasulullah. Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijaksana, orang yang berpandangan jauh, dia tidak cela orang yang buat salah. Dan ia juga merupakan latihan diri agar boleh menerima takdir dengan seadanya. Namun wajar diberi perhatian bahawa sesuatu kesilapan yang berlaku dan ia berkaitan dengan pelanggaran hukum syarak, maka dia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dalam situasi ini, konsep amar ma'ruf tetap dilaksanakan demi menjaga kemaslahatan diri dan agama. Kenapa lah? Maksud, sebab dia bincangnya panjang, cuma saya ringkaskan. Maksud yang poin yang kedua ni bukan bermakna bila kita terima takdir, maknanya tidak ada berlaku perubahan. Tidak berlaku anjakan dari segi kualiti kerja. Tidak maksud begitu. Tidak. Hak kita ada bincang ni maknanya mencela orang yang buat silap. Hal tu yang Nabi tak benar. Sebab banyak adalah hadis Nabi memperingat ke sahabat dia. Kadang-kadang Nabi tegur sahabat dia dengan bahasa yang tegas. Biasa kita jumpa dalam hadis. Jadi kita kena tengok dalam keadaan yang sesuai. Mencela itu tidak boleh.
Tegur dengan bahasa tegas, itu ada berlaku. Mencela ni lain, kutuk tu lain. Itu tidak boleh. Sebab apa? Dia memberi kesan buruk kepada masa hadapan syarikat, masa hadapan apa ni kita kata kerja. Oh, anak buah ni bila dia tak puas hati dia buat ala kadar lah. Buat-buat bila nyumpah. Kutuk Allah nak lagi. Doa keburukan kepada buah. Itu Nabi nak elok. Nabi nak elok. Kadang-kadang kesilapan itu tak usah mana pun. Sebab hubungan telah rosak, maka situlah peluang majikan tu ambil masa nak kutuk, nak kata dan sebagainya. Kadang-kadang dia buat report pada bos lebih besar lagi dengan report yang kira-kiranya teruk lah. Nanya tu untuk kenaikan pangkat misalnya, banyak kau lah. Dan di sini Nabi nak jaga hubungan. Sebab hubungan itulah yang menentukan kebaikan berpanjangan. Baik, seterusnya hadis yang ketiga, iaitu hadis yang ke-278. Wa bi qala hadatsana Ibnu Abil Aswad qala hadatsana Abdul Malik Ibnu Amr qala hadatsana Sahamah bin Abdurrahman ibn al-Asam qala sami'tu Anas bin Malik yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rahima wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adah wa anjaza lahu in kana 'indah wa uqimatis salah wa ja'ahu a'rabi fa akhadha bi thawbih fa qala innama baqiya min hajati yasirah wa akhafu ansaha fa qama ma'ahu hatta faragha min hajati thumma aqbala fa shalla. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik. Beliau berkata, Nabi SAW adalah seorang yang rahim, sangat pengasih. Nabi ni dia simpati, dia kesian, itu sifat Nabi kepada orang lain. Maknanya nak ada rahim ni, dia tidak boleh ada sifat sombong dari diri seorang. Baru boleh ada rahim. Sesiapa saja yang datang kepada beliau pasti akan dijanjikan untuk dipenuhi permintaannya. Beliau akan terus memberikan jika ada kemampuan di sisinya. Ketika iqamah telah dilaungkan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui, Arab kampung datang lalu memegang hujung baju Nabi. Dia pakai baju Nabi. Lalu berkata, keperluan saya sedikit saja lagi. Tu silap tu. Keperluan saya sedikit saja lagi yang masih berbaki. Macam mana anak rasa dah tadi tu. Keperluan saya sedikit saja lagi yang berbaki. Maknanya dia ni bekal dia nak habis dah. Sikit lagi ada. Saya bimbang saya akan lupa selepas ni. Kalau saya nak sebut selepas salat jemaah ni, selepas salat ni, selepas salat ni, saya kukuk tak ingat. Maka disebutlah. Mana dia ni tak ingat juga agak ini. Kalau nak ayat lepas ni takut tak ingat pula ayat selalu. Dalam keadaan dia pegang baju Nabi. Ni orang Arab Badui kan. Kalau tidak Badui, tidak pakai yang gitu. Tak apalah. Di sini kan kalau kita perhatikan, tak boleh jadi wakil ayat dah kita ni. Nabi dia boleh lain je. Cuba tengok. Baginda terus bangun. Ni kata Anas. Anas duk perhati. Baginda terus bangun bersama orang Badui itu. Sehinggalah selesai urusan keperluan Arab Badui berkenaan. Selepas itu baginda SAW tampil dan meneruskan solat. Jadi lama kalah lah tu sahabat tunggu. Dah terimeh hidup selesai Badui ni Rasulullah. Tapi sahabat tu tengok. Sebab sahabat ni kalau Nabi buat sesuatu dia tak akan kata kau mak dah ni. Sahabat tak kata gitu. Dia tengok. Tu dia boleh cerita. Sebab apa yang Nabi buat semua daripada Allah. Sahabat faham lama dah tu. Sahabat faham lama dah tu. Kalau kita terimeh awak kerja lagu ni. Turut baru rumah. Kau email tu buat mana? Dah ni nak ayat ni, tapi kalau berlaku pada kita ada emergency case, dia ada pula hadis lain. Kita bincang dah dulu. Dia panggil kita minta orang lain ganti, kita pergi. Kita bincang dah. Hadis tak boleh tengok kena tengok keseluruhan. Cuma hak ni nak ayatnya bab gapo dia ni? Bab cakna kepada orang susah. Padahal Nabi kata dia boleh musuh orang lain ganti. Tak. Ada maksud dia lah tu. Ada maksud dia. Baik. Jadi hadis ni anda tidak buat tidak bincang hadis secara panjang kerana hadis ni jelas maksud dia semua tadi tu. Bahawa Nabi ni dia tak biar saja, dia tak lak saja. Apakah dia nak kutuk, apakah dia nak kata, dia nak cerca,
Dia nak mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang yang minta derma. Orang yang minta, dia tidak buat kijak lagu tu. Walaupun dia tengok orang tu tak kena. Mari minta semacam, aku cek 3 bulan sekali mari. Tapi dia tak akan kutuk. Sebab apa? Sini anak tak termasuk. Anak tidak sebut. Cuma dia terletak atas kereta ni. Mikir, apa Nabi buat gini. Jadi teringat. Sebabnya, kita kena ingat. Dia dalam syarah terpanjang. Anak mikir ke tadi? Masa dalam perjalanan ni. Teringat satu poin. Ini poin sebelum ni lah. Dalam perbincangan ulama, dalam kisah orang minta derma, kenapa salah satu Nabi ajar kita jangan kecek kasar. Jangan kata ke sesuatu yang jadi sedih. Bahkan kalau kita tak boleh nak wayak malik. Apa? Sebab biasanya orang miskin sampai peringkat minta derma ni, tahap pemikiran dia pun rendah. Dia tidak cerdik seperti orang cerdik tidak. Lepas tu yang kedua boleh jadi dia ni tidaklah bodoh sangat, dia cerdik, tapi keadaan memaksa dia meminta. Dalam keadaan tak cukup, tiba-tiba pergi, kalau tak sewi, yang molek tiba-tiba cerca, dia sedih berganda-ganda. Tak kena kita tak apa. Kadang-kadang orang miskin ni dia tak sedih sangat, orang tak beri, tapi bila orang kata, mai minta sama, nampak sehat, malah baik kata. Kita tak tahu masalah dia. Kalau betul dia gitu pun tak lihat. Kadang-kadang dia klik gini, dah lah tak lihat apa-apa. Bercucur air mata lah. Boleh belah. Ayatnya Nabi ni bila dia ajar kita sesuatu, kadang-kadang hal sesuatu kita tak terfikir dia sebut. Tu orang panggil sifat wahyu. Itulah sifat wahyu. Kalau ni manusia boleh faham banyak perkara. Dan benda-benda zaman orang cerdik. Kalau dulu, zaman dulu. Dan hadis Nabi ni sifat dia memang boleh bertahan lama. Sifat hadis Nabi. Sifat wahyu ni dia boleh bertahan lama. Tidak kata siapa satu hak tak boleh pakar kata-kata Nabi. Tidak begitu. Hak tu termasuk juga. Nabi kisah salat. Ya banyaklah kalau nak bincang orang-orang miskin ni kalau tak ada siapa-siapa bantu dia. Ingat apa berlaku di kapur baca bunuh anak tahu anak dari sungai, ingat tak cerita masuk akhbar lah. Dia jadi sombak mu suami, mai masuk je tu bicin. Beranak tahu cukup makan. Anak pun tak tahulah cerita sebenar masyarakat situ lagu mana pandangan masyarakat terhadap dia. Muka suami dia teruklah mai masuk je. Masa tu suami dia dalam je lah. Akhir sekali katanya disebut pada anak muka baca tu muka kawasan kita juga. Kita tanya khabar lah. Bahkan dalam akhbar tu pada sebut rupanya anak dia tidak minum air kosong 2 hari dah, rasanya gitu lah lebih kurang. Anak kecil. Dia tahu dalam sungai. Tak tahulah dia tu ada masalah lain lagi ke wallahu a'lam. Tapi disebut dalam beri akhbar tu faktor kemiskinan. Dia boleh jadi gitu. Anak sebut cerita di Aceh. Seorang pensyarah tu dia guru nama Pak Yasafa. Sebelum kena tsunami kan 100% orang Islam. Selepas tsunami ada 5% Kristian. Sebab apa? Sebab faktor kesusahan, kemiskinan. Bila kita kata bantuan daripada gereja datang, dia bukan mari bawa bantuan saja. Dia mari bawa orang panggil dakwah dia lah. Mari bawa misi kristianisasi. Cuma dia bawa dalam bentuk kebajikan. Menyebabkan ada 5% yang jadi Kristian. Itulah dia kesal pada kemiskinan. Sebab tu dia kena selesaikan. Dia tak boleh biar begitu. Jadi Nabi bertindak dalam hadis ni mengikut ulama sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin. Memanglah hadirat. Wakil ayat ada sebutkan ada kata Ustaz Din. Mari bawa api suhana bayar sakit kepala. Wakil ayat kapung ni, wakil ayat kapung. Dia ingat wakil ayat ni tempat suruh bayar api. Nengung kau itu. Maknanya nak jadi wakil ayat ni kena sabar lah. Bukan semua orang layak. Kalau ke tak layak tak usah petai lagi. Kalau tidak jadi sakit kepala. Bila sakit kepala tu macam-macam. Setengah tu cari dana, rasuah, tak kira lah. Kadang-kadang tu nak memenuhi permintaan pengundi. Dia akan jadi gitu lah. Tapi kena ingat bawah tu depan ni ada. Tengok bawah ni. Saya ada. Baik. Seterusnya hadis yang keempat, lepas ni ada huraian tu.
Hadis ke-279. Wa bi qala hadatsana Qabisah qala hadatsana Sufyan an Ibn al-Munkadir an Jabir qala ma su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan hadis ini daripada Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, tidaklah diminta sesuatu kepada Nabi SAW. Dan beliau menjawab tidak. Nabi ni kalau orang minta satu, dia tak kata tak. Apa maksud dia? Cuba tengok. Ini huraian ni sekali dengan hadis tadi, hadis atas. Yang pertama, hadis Jabir menjelaskan sikap Nabi SAW ketika berhadapan dengan orang yang meminta bantuan. Jika beliau berkemampuan, maka terus dipenuhi permintaan orang berkenan. Namun jika tidak mampu memenuhinya, maka Baginda SAW akan bertindak sebagai pemudah cara dengan meminta bantuan para sahabat yang berkemampuan. Ini memang banyak kita jumpa hadis. Siapa ada setengah riwayat, setengah hadis tu, orang yang susah tadi bila Nabi kata, pergi jumpa sahabat aku lah. Rakyat kata aku suruh. Bila dia pergi, dia boleh bantu daripada sahabat Nabi kerana Nabi yang syur kan. Dia mari pula jumpa Nabi, terima kasih. Dia mari terima kasih. Tu Nabi kata man dalla 'alal khair kafaili. Orang yang menjadi punca kepada kebaikan, dia dapat pahala serupa. Walaupun kita tidak beri bantuan secara khusus pada dia, cuma kita je telefon ke sayang kita, ni ada orang susah ni. Mu ada duit ke? Nampak dia susah sungguh ni. Kawan tak ada ni. Tiba-tiba kawan tu boleh beri. Kita boleh pahala ke tu? Sebab apa? Sebab kita menjadi punca. Orang tu dapat apa ni kita kata bantuan. Kok kawan tu beri bantuan tu besar lagi lah pahala dia nya. Baik. Nabi SAW tidak akan membiarkan orang yang meminta berlalu begitu saja dalam keadaan hampa dan kecewa. Nabi tidak biar gitu. Tu. Banyak sebenarnya contoh dia mari cuma anda tidak sebut semua. Dalam syarah tu lah. Mengejilik syarah dia. Baik. Yang kedua. Dalam satu riwayat, Nabi SAW mengajar umat Islam agar jangan menyakitkan hati peminta sedekah. Bahkan jika kita tidak mampu memenuhi permintaan mereka, maka ucapkanlah kata-kata yang baik dan sopan. Jangan kita kata ke dia, Tuhan tak uji kita dengan miskin. Orang miskin ni mana sebab itulah orang miskin yang tidak meminta-minta. Dalam Quran pun sebut, anda tak ingat ayat tu. Orang miskin dia tidak orang miskin tapi dia tidak meminta, dia simpan. Dia kawal, dia susah sama dia Kalau kita boleh bantu orang ni, lebih hebat. Kita boleh pahala besar. Kita tahu dia ni susah tapi dia tak minta. Kadang-kadang makan sekali sehari tak apa, dia mungkin 3 hari lepas tu baru boleh makan 2 hari sekali. Dua kali sehari. Tak apa, dia tak cukup pun dia ni ada kelebihan kalau kita bantu. Lebih daripada orang yang meminta-minta. Baik. Ayat tu sebenarnya disebut tentang sahabat Ahlus Suffah lah. Ahlus Suffah kan? Bukannya bekerja. Dia dapat harta mewah sikit makan bila boleh ghanimah ya. Kita dapat maklumat daripada hadis. Ada setengah-setengah tu makan wah tamat 3 hari. Siapa dia kata pedih dah perut. Ada setengah tu makan pucuk-pucuk kayu. Dia kata kita pernah berok 10 tahi kambing. Orang lagu ni Allah sebut. Dia tak meminta-minta. Pernah dalam riwayat popok munafik pergi nak pujuk dia, nak goda dia supaya tinggal Muhammad. Mari duduk dengan aku kerja, boleh makan, boleh rumah. Tak sih. Dia kata sebab dia masuk Islam bukan nak harta, nak agama. Sehingga dipuji oleh Allah. Baik. Yang ketiga, Imam Al-Munawi menjelaskan dalam kitab At-Tawqif ala muhimmati ta'rif. Itu nama kitab. Dia kata kemurahan as-sakha. Sakha ni kan, inilah tajuk kita ni. As-sakha ke tajuk tu. Jadi kalimah as-sakha yang maksud dia kemurahan. Nak terjemah dalam bahasa Melayu, as-sakha ni mana kemurahan. Adalah memberikan sesuatu kepada sesiapa yang patut diberikan
atau keprihatinan yang dicurahkan sebelum berlaku tindakan meminta daripada pihak orang susah. Hak inilah kehebatan Sayyidina Umar, Sayyidina Waqar, sahabat Nabi. Sayyidina Umar kata, Sayyidina Osman pada sebut, kita sebagai kerajaan, jangan rakyat mari melutut depan kita. Sayyidina Umar kata gitu. Sayyidina Osman kata, sebab tu zaman Sayyidina Umar, orang miskin ada nama dalam pejabat. Diberi bulanan. Jangan dia mari minta. Apa tu? Kita pegang amanah. Kita pegang amanah daripada Allah. Jangan dia panggil ilhaf. Jangan orang miskin memalukan muka mereka mari minta dengan kita. Mari minta pula, nak boleh pula, berhari-hari pula. Misalnya tu. Jadi mana kena kajian, kena perlu fikir ni. Setengah orang susah memang dia tak boleh kerja. OKU kau kita kata. Setengah OKU tu boleh lagi latih untuk kerja. Setengah tu tak boleh. Cacat kekal. Tak mungkin. Orang tua, orang buta. Ataupun orang miskin lah. Sayyidina Umar kata, Sayyidina Uthman, acak kalim nak dia sebut kalau kita baca. Jangan pergi. Mereka mari cari kita. Biar kita cari mereka. Hantar bantuan. Itu. Baik. Jadi kata Imam Munawi, maksud sakha ni sama ada memberikan sesuatu pada siapa yang patut diberikan atau keprihatinan yang dicurahkan sebelum berlaku tindakan meminta daripada khusus. Maknanya sebelum dia mari kita widah. Jadi nak boleh berlaku lagu tu kita kena ada maklumat, kena ada data. Hak tu kerajaan main peranan. Tok ngulu kampung pun tahu dah, kalau dalam mungkin dia email pun tahu dalam mungkin dia. Boleh tahu. Baik, seterusnya as-sakha tadi kemurahan. Dia terbahagi kepada dua bahagian. Hak ni jarang kita jumpa pembahagian. Ana perujuk beberapa kali. Dia kata as-sakha ni terbagi pada beberapa bahagian. Pertama sekali termasuk as-sakha juga tidak mengharapkan sesuatu yang ada dalam milikkan orang. Inilah tahap yang paling mulia. Sahabat ni, sahabat siapa tahap? Sebut dah Tuhan sebut tadi. Susah tapi tak siap. Tidak mengharap, tak minta. Ada setengah tu ikat perut. Ni lemah kita baca sahabat. Dia ikat perut, dia tutup. Dia tak semi nampak. Dia letak batu perut. Dia balut dengan kain. Lepas tu dia pakai baju sama. Masa dia, kalau dia balut perut kirapat dia balut, dia tak akan pecah baju. Dia takut orang nampak. Dia takut orang pergi makan. Biar. Nyadalah tu rezeki. Moga dia tak kerja. Bukan tak kerja. Dia ni pelajar sepenuh masa. Adalah kadang-kadang makan ni tak sampai. Ada ketikanya bukan sama. Sebab gini, anak kata gitu. Sebab dalam riwayat, dalam cerita berkenaan dengan pokok as-sufah ni, Ahlus Sufah ni, Nabi sedia satu tempat khusus untuk orang panggil sahabat gil tak makan ni. Adalah ketikanya tak ada tu. Ada sampai 3 hari sama saja ada. Tempat letak makan ni. Jadi pada waktu tu kan makan tamat lah pokok dia. Kalau nak tahu terang makan tamat 3 hari. Baru boleh tahu. Payuh anak pun tak aja makan 3 hari gitu. Baik. Yang kedua, berinfak dengan menggunakan harta sendiri. Itu termasuk sakha juga. Jadi sakha ni kalau mengikut ulama dua. Seseorang yang memerlukan tapi dia tak minta. Tidak mengharapkan. Orang boleh ambil. Yang ketiga, bila dia infak, dia menggunakan harta dia sendiri. Sebab ada setengah orang infak, dia sebagai pemudah cara. Dia je cari, lepas tu dia bagi. Boleh pahala juga. Dia tahu kawasan ni miskin. Jadi orang WPT pada dia je bagi. Itu besar juga pahala. Tapi kalau kita beri harta sendiri, besar lagi. Itu maksud as-sakha. Baik, seterusnya hadis yang kelima. Hadis ke-280. Wa bi qala hadatsana Farwah bin Abil Maghra qala hadatsana Ali bin Mushir an Hisham bin Urwah qala akhbarani Al-Qasim bin Muhammad an Abdullah bin Zubair qala ma ra'aytu imra'atain ajwada min Aisyah wa Asma wajuduhuma mukhtalif. Pada adik beradik ni Aisyah dan Asma. Amma Aisyah fakanat tajma'u syai' ila syai' hatta idza kana ijtama' indaha qasamat. Wa amma Asma' fakanat la tumsik syai'an lighad. Ni beza dua beradik. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya daripada Abdullah bin Az-Zubair.
Beliau berkata, Abdullah bin Zubair. Ni apa ni, cucu Sayyidina Bakar juga ni. Apa ni, cucu cici dia ni, Abdullah cici Zubair ibn Awam. Cucu dia. Zubair ni natu dia. Okey. Kata Abdullah, saya tidak pernah melihat dua orang wanita yang lebih dermawan berbanding Aisyah dan Asma. Ni mukdara dia lah ni. Mukdara dia nama Aisyah dan Asma ni memang hebat. Oh, banyak cerita dia. Ingat cerita Anas sebut Aisyah di ketika bulan Ramadan orang nak pergi minta makan buka puasa orang miskin. Dia bui. Padahal makan tu yang ada untuk buka puasa. Siapa khadam dia kata, kalau kita bui ke orang miskin, kita tak ada nak makan, nak buka puasa. Aisyah kata bui. Aku mengharapkan rezeki Allah yang banyak tu daripada rezeki semakuk. Oh, buka puasa dengan air kosong, air sejuk. Lepas semayang ngerik baru ada sahabat bagi semakuk makan ni, gula kambing disebut. Aisyah kata, tak dia kau ayat tu. Oh, kita bui tak dia. Biasa-biasa ya. Hak ni. Oh, luar biasa ni. Kambing. Apa kita kalau mesyuarat lewat sikit kalau kambing tu. Baik. Gapo dia? Cuba dia ayat sini. Cara mereka menderma berbeza. Tak apa asal derma. Kalau Aisyah ni dia mengumpulkan sesuatu sehingga terkumpul, baru dia bagi kepada dia, kumpul dia banyak dulu. Kumpul, boleh beri ramai. Itu style Aisyah. Mana kalau Asma pula, beliau tidak akan tu menunggu besok, bahkan apa yang ada sikit pun dia wilan. Dia tak kumpul. Tapi kuat derma dua beradik. Cuma bezalah hak jenis Aisyah ni, dia kumpul dulu. Siapa banyak tu baru dia beri. Jadi boleh sebab anda tengok dari riwayat lain, Aisyah ni selepas Nabi wafat, hak kumpul ni dalam hadis ni sebut. Ada riwayat lain sebut dia tak kumpul. Hak tak kumpul tu bila telah terkumpul dia pergi. Isteri Nabi ni bila Nabi wafat, memang pihak kerajaan bagi peruntukan. Orang lah ni panggil elang, macam elang lah. Ke isteri Belanda tu ke dapat, isteri tentera pun dapat, kerajaan bagi. Itu sunnah tu, termasuk dari sunnah tu perbuatan. Jadi isteri Nabi dapat. Enggak, isteri Nabi tak bekerja. Tidak seperti orang lain. Boleh tu, terus dia bagi. Dia simpan untuk guna sikit. Terus dia bilang. Habis lalu. Kalau hak peruntukan kerajaan. Jadi hak kumpul yang dimasukkan dalam ayat, dalam hadis ni masuk mengikut pensyarah hadis, hak barang-barang hak orang bui, rezeki-rezeki lain, kalau ada kemasukan lain, atau dia kumpul. Bila banyak baru dia bui. Tapi maknanya sedekah. Peliklah cara sedekah tu. Hebat gitu maksudnya. Baik, kita ambil bab terakhir. Anda sengaja pun untuk sikit saja malam sebab minggu depan ni kita baca Nasa'i dah insya-Allah. Baik, bab yang ke-137. Bab syuh, bab kedekut. Dia syuh ni nak terjemah tak ada bahasa Melayu. Sebab dia lebih teruk pada bakhil. Anda duk mikir kot tapi takut kejut. Kedekut hangit. Baru sesuai dengan asyuh. Tapi nak terjemah situ, nak tulis situ takut hangit yang bubuh. Tapi itu maksudnya. Baik, cuba kita tengok dalam syarah ni lah. Imam Bukhari telah mengemukakan 3 hadis di bawah bab ini. Hadis pertama, hadis 281. Wa bi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Awanah an Suhail bin Abi Salih an Safwan ibn Abi Yazid anil Qaqqa ibn al-Lajlaj an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abada wa la yajtami'u asy-syuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan berkumpul debu jihad di jalan Allah dengan asap neraka Jahannam dalam tubuh seseorang. Maksudnya orang yang mati syahid tak akan masuk neraka, masuk syurga. Hukum mana pun. Nak ayat gitu maksud dianya. Nak ayat debu jihad. Mana orang yang sanggup jihad fi sabilillah dengan ikhlas maksudnya tak akan sentuh api neraka.
Itu kenyataan secara umum. Dan tidak akan berkumpul sifat kedekut. Tu nak terjemah payah tu, nak terjemah lagu mana tu? Sifat terlalu kedekut. Kita letak gitulah. Kalau Habib Ramli tu dia Haji Bakri Haji kedekut. Tu nak ayat berat benar lah tu. Haji Bakri, anak tu Haji kedekut. Tu ayat. Syuh ni mana lebih pada Bakri lagi. Kalau nak tambah boleh. Tidak akan berkumpul sifat sangat kedekut. Sebab sikit-sikit ni ada belakang kedekut sikit-sikit ni. Sangat ni. Dan dia ada makna dia. Dan iman dalam hati seorang sampai bila-bila. Makna kalau orang tu berimeh suruh, dia tak kedekut. Lepas tu saya nali kedekut tu. Ada. Sebab tu anda kata kedekut dia tu kedekut dengan kadar yang kecil. Tidak sampai. Padahal kita kata dia derma juga. Sebab tu Nabi sebut, saya nali nada lah sikit. Ada riwayat. Tapi sanggup jihad fisabilillah. Ada sikit. Jadi ada sikit itu tidak menjejaskan dia punya nilai baik seseorang itu. Baik, tak apalah. Cuba kita tengok. Yang pertama, hadis ini bertaraf sahih li ghairi. Asalnya dhaif. Tapi bila ada sokongnya hadis lain, dia jadi sahih. Asalnya hadis hasan. Silap, asalnya hasan. Tapi oleh kerana banyak sokong, jadi sahih. Sahih itu li ghairi kerana bantuan riwayat lain. Sokongan riwayat lain. Ini bukan kita kata hasan li ghairi, ini sahih li ghairi. Yang kedua, sifat asyuh lebih parah daripada sifat bakhil. Kerana asyuh bukan sekadar kedekut, tetapi tamak pada harta. Setengah ulama sebut dia tamak pada harta orang lain. Hak dia kedekut hangit. Ini asyuh. Dan setengah ulama sebut dia tak suka pula orang sedekah. Tu syuh dia panggil. Asyuh. Imam Nawawi menyebutkan dalam Al-Minhaj, dia kata asyuhu adalah sifat tidak menunai hak dan tamak untuk mendapat sesuatu yang bukan haknya. Ini kata Imam Nawawi. Itu mana asyuhu. Yang keempat, seseorang yang sanggup berperang fi sabilillah, tak sanggup perang sabilillah dengan penuh semangat Islam dan ikhlas yang murni, tidak mungkin akan dimasukkan ke dalam neraka di hari akhirat. Ini adalah jaminan Allah SWT kepada para mujahidin. Cumanya, kalau tengok dalam hadis lain, adalah sebab-sebab tu. Kena buatlah sebab tu. Misalnya hutang, tak bayar misalnya. Tu masalah. Tak boleh masuk surga tu, kena sesal. Banyak perkara tu. Kena jaga tu. Disiplin tu kena jagalah. Baik. Yang kelima, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan antara penanda aras mukmin yang sebenar adalah penyakit asyuh. Manakala tak mungkin dia tu tersenarai sebagai mukmin yang sebenar kalau ada penyakit asyuh. Bakhil peringkat tinggi ni. Ni bakhil kelas 1. Paling standard ni bakhil ni. Tak mungkin. Orang mukmin yang prihatin kepada pembersihan jiwa akan menjadikan sifat asyuh sebagai kayu ukur kualiti diri. Sentiasa semok juga. Aku ni ada ke sifat asyuh. Kalau Imam Ghazali kan, dia kata kita ambil sifat-sifat Atok Maulid tu kita letak. Ada ke aku sifat ni? Ada ke aku? Itu salah satu muhasabah. Kita ambil sifat-sifat Atok Maulid kita letak. Kita guna sebagai cermin diri. Ada ke itu cara dia. Cara Imam Ghazali itu menarik cara dia buat muhasabah. Baik. Imam Al-Mawardi berkata, asyuh akan melahirkan 4 sifat mazmumah yang lain. Diparut lagi. Imam Mawardi kata, asyuh yang dia kedekut peringkat tinggi ni, tapi kenapa ada ta'rif keadilan? Akan melahirkan 4 sifat tercela. Tamak, jahat, buruk sangka dan zalim. Ini kesan daripada asyuh, kata Imam Al-Mawardi. Yang ketujuh, kejelekan sifat asyuh lebih jelas lagi jika diamati maksud hadis Muslim yang bermaksud, takutlah kamu pada asyuh, ia telah memusnahkan umat terdahulu. Sifat asyuh ni telah mendorong mereka melakukan pertumpahan darah dan menceroboh sesuatu yang sepatutnya mereka hormati dan pertahankan. Apa tu? Kedekut, lepas tu tamak hak orang lain. Nak hak orang lain. Biar dia saja ada nikmat tu.
Akhir sekali berlaku ke dia? Kezaliman. Siapa mereka bunuh orang, kita kata tipu orang, jadi saksi palsu, apa? Nak dapat hak orang. Ni kesal dia. Betul lah. Memang Mawardi kata jadi zalim, jadi jahat. Hadis yang kedua di bawah bab ini. Hadis 282. Wa bi qala hadatsana Muslim qala hadatsana Sadaqah bin Musa huwa Abu al-Mughirah as-Sulami qala hadatsana Malik bin Dinar an Abdullah bin Ghalib huwa al-Huddani an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khaslatan la yajtami'ani fi mu'min al-bukhlu wa su'ul khuluq. Imam Bukhari dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Sa'id al-Khudri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berkata, beliau tu maksudnya Nabi lah, dua sifat yang tidak akan berkumpul dalam diri seorang yang beriman: bakhil dan akhlak buruk. Bakhil dan akhlak buruk. Mana kalau seorang Muslim tu ada dua-dua sekaligus ni dalam diri dia, tidak Muslim yang sebenar tu. Kalau ada boleh kira lagi. Dua-dua dah ada. Bakhil dan juga su'ul khuluq, buruk akhlak. Na'udzubillah. Hadis ini bertaraf dhaif kerana dalam sanadnya terdapat perawi dhaif iaitu Sadaqah bin Musa. Hadis ini juga menjelaskan hal yang sama, iaitu dua sifat buruk. Ni kena ingatlah, anak pun tidak sebut di sini. Dhaif ni dari sudut sanad lah, tapi makna dia ulama terima. Makna dia sesuai dengan hadis-hadis lain. Tetapi riwayat dia ni, sanad dia ni dhaif. Jadi hadis ini juga menjelaskan hal yang sama, iaitu dua sifat buruk ini, bakhil dan buruk akhlak, tidak akan ada pada diri mukmin yang sempurna atau muslim yang sempurna. Yang ketiga, sebahagian ulama membuat perincian. Maksud sebenar hadis adalah dua sifat mazmumah ini tidak mungkin menjadi jibillah kepada orang yang sempurna iman. Jibillah ni ada tidak hurai. Jibillah mana sifat tabiat, sifat yang sudah jadi tabiat. Jibillah ni sehingga dia tak boleh nak keluar daripada keadaan itu. Itu mana jibillah. Darah daging lah kita. Sudah menjadi darah daging. Itu tak mungkin. Ada setengah ulama kata begitu. Dia kata hadis ni sebenarnya Nabi nak ayat ni bahawa dua sifat buruk ni, bakhil dan su'ul khuluq ini, tak mungkin berkumpul pada seorang yang beriman. Maksud dianya, dua sifat tercela ni tidak mungkin menjadi darah daging kepada orang yang sempurna imannya. Dua sifat ini mungkin ada kepada orang beriman, tapi tidaklah sampai ke peringkat menghalang mereka melakukan kebaikan. Sebab dua sifat ni dia boleh menghalang melakukan kebaikan. Tak mungkin sifat tu sampai tahap tu ada pada orang beriman. Kalau ada sikit-sikit tu, ramah ada tu. Baik, seterusnya. Hadis yang ketiga. Hadis 283. Wa bi qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Al-A'mash an Malik bin Al-Harith an Abdullah bin Rabi'ah qala kunna julusan inda Abdullah fadhakaru rajulan fadhakaru min khuluqihi faqala Abdullah ara'aytum law qata'tum ra'sah akuntum tastati'una an tu'iduh qalu la qala fayaduh qalu la qala farijluh qalu la qala fa innakum la tastati'un an tughayyiru khuluqah hatta tughayyiru khalqah inna an-nutfah la tastaqiru fi ar-rahim 40 laylah thumma tanhadiru dama thumma takunu 'alaqah thumma takunu mudghah thumma yab'athu Allahu malakan fayuktabu rizquh tu silap bagi. Fayuktabu rizquh, bukan rizquh. Wa khuluquh wa syaqiyan aw sa'idan. Imam Bukhari dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Rabi'ah, beliau telah berkata, pernah kami duduk di sisi Abdullah, lalu mereka menyebutkan tentang seseorang. Mereka menyebutkan tentang akhlak dia. Abdullah telah berkata, apa kata jika kamu memenggal kepala?
Apakah kamu mampu mengembalikan kepala dia? Mereka menjawab tidak. Kalau penggal kepala, tak boleh nak kembali ke semula dah. Tak hidup dah. Tak boleh nak hidup semula dah. Abdullah bertanya lagi, kalau kamu potong, kalau tangannya? Mereka menjawab tidak. Kalau potong tangan nak sambung tak boleh dah. Beliau bertanya lagi, kakinya? Mereka jawab tidak. Kalau potong kaki tak boleh dah nak sambung balik tu. Abdullah mengatakan, sesungguhnya kamu tidak akan dapat merubah akhlaknya sehinggalah kamu dapat merubah fizikalnya. Sesungguhnya air mani telah menetap dalam rahim selama 40 hari. Kemudian ia berubah menjadi darah pekat. Kemudian berubah lagi menjadi segumpal darah yang tebal. Dan berubah lagi menjadi segumpal daging sebesar genggaman tangan. Sebesar ni. Akab sebesar ni. Nisbah pada saiz seseorang lah. Kalau budak kecil, okay, nombor dia kecil. Kecil satu lah hati dia. Kemudian Allah mengutuhkan seorang malaikat untuk menulis rezekinya, akhlaknya dan nasibnya, sama ada bertuah atau celaka. Baik, sebelum kita bincang hadis ni, bahaya ni hadis ni kalau kita tak faham balik. Kita akan boleh kata, oh dia tuju, semua takdir Tuhan gitu. Dah. Nak ayatnya hadis ni secara zahir, nak ayatnya akhlak manusia ni baik ke buruk telah ditentukan dalam kandungan ibu lagi. Masa dalam kandungan ibu dia lagi, masa 40 hari. Orang panggil apa? Masa dalam kandungan 40 hari lagi. Allah tentu dah. Akhlak dia ni molek ke, tak molek ke, juh ke, tak juh je. Kalau kita tengok zahir, seolah-olah maknanya seseorang tu dia tidak akan boleh keluar daripada akhlak yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi kawan ni jahat ni muka Allah tentu dah. Punah kalau faham gitu. Awak juh ni apa sebab Tuhan buat tentu dah awak dalam rahim ibu awak juh. Kok mana pun tak jadi jahat dah awak. Jadi kalau lagu tu manusia ni apa fungsi akalnya? Apa fungsi usahanya? Jadi tak bolehlah kita nak menyalah pada pencuri nak awak. Engkau Tuhan sudah tentu dah dalam rahim ibu dia mencuri. Dia tak boleh dah nak jadi tak curi. Oh, kalau faham lagu tu rasa habis. Baik. Cuba kita tengok dalam sini. Ini ringkas saja petana bagi huraian. Hadis ini bertaraf hasan. Yang kedua, hadis ini menyatakan pada kebiasaannya perangai manusia sukar untuk berubah. Namun para ulama menjelaskan melalui usaha mendekatkan diri dengan kehidupan sunnah, mereka akan berubah menjadi baik. Dan ini terbukti dengan kejayaan Nabi SAW membentuk generasi awal Islam, iaitu sahabat yang mana mereka lahir dan hidup dalam suasana jahiliyah yang jauh daripada budi pekerti yang baik. Akhirnya mereka dinobatkan sebagai generasi terbaik oleh Allah SWT setelah melalui proses pembaik, kita terbaik pulih melalui sunnah. Sahabat tu teruk. Dululah setengah-setengah tu. Muka sama jahiliyah lah kan, tapi boleh berubah. Baik. Yang ketiga, menyatakan kudrat Allah Azza wa Jal menciptakan manusia melalui proses yang unik. Kenyataan ini juga menjadi dalil bahawa Allah SWT sangat berkuasa menghidupkan semula mereka. Baik, seterusnya. Yang keempat, hadis ini juga memberi pedoman pada umat manusia agar membuat perancangan yang teliti dengan menggabungkan pengalaman lampau dan ilmu pengetahuan semasa ketika melakukan sesuatu agar berjaya dan cemerlang. Dia ada maksud itu dalam hadis ini. Habis tak apa, selepas ini anda bagi penjelasan. Yang kelima, perubahan memerlukan usaha dan masa. Di sinilah terletaknya kesabaran dan konsisten. Dan ini adalah sistem alam yang sengaja dijadikan oleh Allah SWT. Baik. Ini anda tidak hurah, anda nak sebut, anda tidak tulis. Dia maksudnya begini. Jadi nak menjawab persoalan tadi. Siapa Abdullah ibn Umar atau Abdullah bin Umar itu? Bila ada seorang sebut tentang akhlak seseorang, tak kira lah baik ke buruk, tak kira lah. Ibnu Umar kata, kalau muka kepala dia tu agak-agak boleh hidup semula ke dia lepas ni? Tak boleh. Kalau mu potong tangan dia boleh cantum semula ke zaman dulu? Tak ada lagi. Orang panggil zaman perubatan secanggih sekarang. Kalau potong kaki dia boleh sambung lagi ke? Tak boleh. Begitulah. Itu isyarat kepada sesuatu bila telah ditetapkan yang kekal begitu. Zahirnya nampak begitu. Tetapi yang dimaksudkan di sini, nak ayatnya dia jadi baik ke apa tu, sebenarnya hakikat. Orang panggil ilmu akidah. Dari sudut takdir, begitulah dalam takdir Tuhan. Awak tengok orang itu baik, begitulah dalam takdir Tuhan. Awak tengok orang jahat, begitulah dalam takdir Tuhan. Jadi sebelum berlaku kita tak tahu apa maksudnya.
Nak ayatnya kuasa Allah. Hadis ni mengikut ulama tidaklah bermaksud seseorang tu boleh berdalil dengan takdir Tuhan untuk dia tidak berubah. Sebab takdir Tuhan ni kita tak tahu. Sebab tu Abdullah ni dia buat andaya berdasarkan kepada hakikat takdir. Tapi hak sebenarnya tak tahu. Kita ni nak jadi ju tak ju nak tahu mana? Tak tahu pun. Kita tengok orang tu buat jahat. Masa tu baru kita tahu. Itu satu. Sebab kita kata matilah. Mati semua kita ni. Lepas tu dalam hadis dah Quran sebut. Mati ni setelah ditentukan oleh Allah. Lepas tu tahu ke tak mati bila? Tak tahu. Bila seorang tu mati? Oh, itulah takdir dia nya. Jadi maksud hadis ni, ayatnya sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah. Tetapi kalau dalam orang ngaji sifat 20 pun dia ada sebut bahawa takdir ni ada dua. Ada mu'allaq dan mubram. Mubram ni hak tak berubah. Misalnya mati, tak berubah dah. Tarikh mati tu ulama khilaf tu. Ada kata boleh berubah dengan sebab kita menjalinkan silaturahim, bersedekah, buat baik, boleh berubah. Mati tu tak boleh berubah. So lagi dia panggil qada' mu'allaq lah. Qada' mu'allaq ni sesuatu yang Allah kalau dia nak ubah dia ubah. Malaikat pun tak tahu. Boleh ubah. Jadi kita yang menjadi tugas kita yang dikehendaki oleh syariat yang Allah perintah kita buat ke dia jadi baik. Bagaimana nak berubah jadi baik? Kena ada ilmu pengetahuan, kena ikut sunnah, usaha. Sebab tu ulama sepakat manusia boleh berusaha untuk menjadi baik. Dia bukan di luar batas kemampuan manusia. Sebab tu di sini ana sebut dalam poin yang keberapa tadi, sahabat Nabi. Kalaulah sahabat Nabi itu bukti paling besar. Dulu hidup zaman jahil minum arak, berzina. Biasa ya. Zaman tu. Tapi bila masuk Islam, arak jadi supaya kosong, minum daripada kecil lagi minum arak tu boleh bukti. Boleh bukti nak kata tagih ada payah arak tu. Ada mini bar lah kita kata di rumah tu. Boleh bukti. Tak boleh kita. Kau buat zaman jahiliah. Boleh bukti. Akhir sekali jadi kuntum khaira ummah ukhrijat lin. Maknanya boleh berubah. Jadi maknanya realiti yang berlaku pada sahabat tidak seperti mana zahir hadis. Zahir hadis ni tidak maksud kita. Nak ayat takdir. Mana benda tu boleh berubah. Jadi apa yang dimaksud oleh Abdullah tu? Dalam hadis nak ayatnya bila berlaku kebaikan, kita kena bersyukur bahawa Allah sudah takdirkan kita baik. Jadi kalau ada orang yang buat silap, buat kejahatan, mana kita kata Allah takdir dia gitu. Tapi dia tidak boleh berhenti situ. Allah takdir dia tu memang jahat, ada dah takdir tu. Kita tak tahu bila berlaku baru tahu. Tetapi boleh berubah. Dalilnya sahabat boleh berubah. Itu maksudnya. Tu. Kalau nak bicara tu panjang lagi sebenarnya ana sebut secara ringkas. Dia kena ada 3 perkara. Kena ingatlah 3 perkara bab takdir. Pertama sekali, untuk seseorang itu dikenakan hukum oleh agama kita, dia kena ada 3 perkara. Yang pertama, orang itu ada akal. Ada akal. Mana cerdik lah. Bodoh, gila, tidur, tu tidak dikira hukum kalau dia buat silap. Yang keduanya, ikhtiar. Mana ada daya memilih. Tidak dipaksa. Kalau dipaksa, misal contoh, kalau dia tak berzina, dua-dua tu akan dipotong kepala dia misalnya. Contoh saja. Ataupun dipaksa murtad. Tu mana tak ada pilihan. Tapi setengah ulama kata kalau zina tak boleh. Itu khilaf pula lah. 2, yang ketiga ada usaha. Usaha untuk buat. Cukup 3 perkara ni baru seorang itu dikira berdosa. Dalam kisah tadi, jadi bila ada 3 perkara ni, 3 perkara ni lah sebenarnya mendidik kita supaya kita tidak menyalahkan takdir atas apa berlaku pada kita. Kamu mencuri, tapi kerana keadaan terdesak sangat, kau tak curi mati misalnya. Hal tu dia panggil tak ada pilihan tu. Cuma ulama letak kalau curi pun ambil sekadar nak makan biar ada kekuatan gitu. Jangan curi siapa bawa bank lah. Nah. Habis rumah kau itu yang ambil. Barang. Hal tu tak ada curi lah tu. Nah, sekadar keperluan. 3 perkara. Tapi kau tak cukup 3 tu. Jadi nak ayatnya, takdir tadi, ilmu Tuhan, nak ayat Tuhan berkuasa. Tugas kita ni kena buat Tuhan suruh. Nak buat tu pun kalau cukup 3 syarat baru diberi pahala ataupun diberi dosa. Itu perbincangan dalam bab takdir. Sebab manusia ni bukan robot. Gitu.
Jadi hadis ni hadis yang terakhir yang kita bincang ni sebenarnya dia merujuk kepada kita menyedari orang yang tahu. Anda nak sebut gini mudah. Kita tengok orang buat silap. Memang kita rasa boleh. Kita akan kata gitu. Tapi bila kita tengok ke hadis ni, nak buat Tuhan uji dia. Allah telah, kan biasa orang Melayu kita, Allah Tuhan jangan dimarah dia, dah Tuhan takdir dia buat gitu. Dia ayat molek. Biar dia berubah, apa cuba tengok. Faham molek tu. Bila kita tengok orang buat salah, Nabi tak pernah cela. Dan biasa orang Melayu kita bercakap, nak macam mana? Tuhan takdir dah gitu. Sudah tersurat dalam surat takdir Melayu kata dah. Dia perangai tak molek. Kena kira ayat molek dia. Kena ambil dia, letak sini. Biar betul. Maknanya ada usaha. Maknanya orang Melayu kita sudah dapat pendidikan yang baik. Bila dia kata, nak warna itu sudah surat takdir. Tapi dia sebut lagi. Kena kira ayat molek biar dia berubah. Kena bimbing dia. Betul tu. Patut anaknya. Betul takdir. Tetapi boleh berubah. Sebab tu ada usaha ke arah nak baiki dia. Kena nasihat molek. Kena counselling dia. Kalau dia nagih dadah, kena letak di pusat. Untuk pemulihan apa? Supaya berubah. Berubah tu, itu yang dikenaki. Hak takdir tadi, kita nak menyatakan akidah bahawa Allah berkuasa. Dari sudut tu. Dari sudut tu. Takdir ni kalau tak berubah, takkanlah Nabi suruh minta doa panjang. Minta murah rezeki mana? Murah rezeki secamak tu ya Tuhan. Maknanya, ada perkara-perkara yang boleh berubah. Itu. Dan Allah saja ubah. Malaikat pun tak tahu. Itu maksudnya. Jadi begitulah. Hadis yang beberapa hadis yang terakhir tadi. Jadi insya-Allah untuk minggu hadapan kita akan sambung kitab Al-Iftitah, bab yang ketajuk yang ke-11 dalam kitab Sunan Nasa'i. Lama tinggal. Berkebut dua kali kita tak apalah, kita sambung minggu depan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.